الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang kesimpulan hadis yang ke-19. Cuma sebelum itu saya nak baca sekali lagi hadis ini dan hadirin dan hadirat mudah-mudahan ingat semula dia punya terjemahan fakta yang berkaitan dengan hadis ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, suatu hari saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Hai anak, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa perkara penting, yaitu pelihara Allah dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya. Pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jikalau engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah, dan jikalau engkau memohon pertolongan, maka pohonkanlah pertolongan itu kepada Allah juga. Ketahuilah bahawasanya jika manusia seluruhnya bersepakat hendak memberikan apa-apa kebaikan kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya, melainkan jika ianya telah ditentukan oleh Allah untukmu. Juga jika manusia seluruhnya bersepakat hendak mengenakan keburukan kepadamu, maka mereka itu tidak akan dapat melakukannya, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran kertas telah kering. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Jadi hadis ini kita bincang panjang dah sebelum ni. Yang mana hadis ini secara umumnya dia berkaitan dengan qada dan takdir ataupun qadar dan qada. Itu khilaf ulama lah tu. Cumanya pada malam ini kita nak lihat kesimpulan hadis ini. Yang pertama, cuma sebagai nak imbas balik lah ingatan hadirin dan hadirat, yang mana hadis ini adalah hadis yang sangat penting dalam menyentuh berkenaan dengan tawakul kepada Allah, dan juga yang berkaitan dengan kita menerima segala ketetapan Allah, sama ada yang berbentuk khair dan syar, yang berbentuk kebaikan dan keburukan yang menimpa kita. Bahkan perkara ini termasuk salah satu daripada rukun iman, yang mana kalau gagal memahami ini, silap faham ini, boleh jadi sesat. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, kalau kita belajar usuluddin, belajar firaq bainal adyan, kitab-kitab firaq, kita lihat bahawa bab qada dan takdir ini ramai, bukan saya dua, bahkan kelompok yang besar yang boleh jadi sesat. Misalnya pokok qadariyah, misalnya qadariyah awal. Tu. Mana pokok yang tolak takdir. Golongan mula-mula, golongan awal sekali, memang dia tolak tu. Dia kata perbuatan yang dikepalai oleh Ma'bad bin Juhani tu, yang mana Imam Qurtubi sebut pokok ni di zaman
Imam Qurtubi kata pokok Qadariyah hak mereka awal dulu sudah pupus, tidak ada. Gapo dia pahamnya dia. Ini saya sebut sepitah lalu dan subhanallah bab ni boleh jadi sesat. Ramai orang sesat. Kadang-kadang sesat tu dia tidak khabar dia sesat. Tapi dia ada pahamnya lagi. Dan manusia seorang pun dia akan bertindak, bergerak, membudayakan hidup dia dengan apa yang dia faham. Kalau dia faham gitu, hidup dia pun jadi gitu. Itu kebiasaan manusia begitu. Sebab tu bahaya sangat silap faham qada dan takdir ini. Sebab dia membentuk budaya hidup seseorang. Dia membentuk gaya berfikir seseorang. Walaupun dia tak sedar. Misalnya pokok Qadariyah awal, pokok mutaqaddimin lah kita kata. Dia kata kita ni manusia ni, perbuatan kita ni kita sendiri yang buat. Mana perbuatan kita ni makhluk kita. Jadi yang mencipta perbuatan kita tu kita. Mana kita ni makhluk, kita ni khaliq, perbuatan kita ni adalah makhluk kita. Allah tak berkait langsung. Kalau Allah tak terlibat pun dengan perbuatan kita. Terputus hubungan af'al kita dengan iradah Allah. Putus tak? Jadi Imam Qurtubi kata apa-apa ni memang boleh katakan pupus lah. Dia sebut di zaman dia. Di zaman dia. Sekitar 971 Hijriah. Imam Qurtubi. Masa tu dia kata pupuh dah pokoknya. Cuma ada di zaman dia kata pokok Qadariyah yang agak lebih ringan sikit. Sesak juga, batil juga, tetapi lebih ringan sikit. Iaitu pokok Qadari yang menganggap bahawa ada hubungan, sekadar hubungan ilmu sahaja. Allah tahu apa yang kita buat, tapi Allah tak boleh nak agak. Sekarang tahu. Sekarang tahu. Misalnya kita nak esok kita nak buat apa? Itu atas kita. Tetap perbuatan kita tu menjadi makhluk kita. Yang kita buat tak berkait dengan Allah. Cuma Allah tahu. Kalau buat mula-mula tak ada, Allah tak tahu pun. Berat nak tu. Mana dia kuat putus pah tu perbuatan kita dengan Allah. Tak ada rasa. Orang sesak berat lah tu. Jadi pokok peringkat yang kedua ni di zaman Imam Qurtubi, dia kata Allah tahu. Mana perbuatan kita ni berada dalam ilmu Allah. Cumanya dia kata Allah tahu tu bukan tahu sebelum berlaku. Tahu selepas berlaku. Selepas kita buat sesuatu tu, bukan manusia ni berada seluruh dunia. Jadi Allah tahu tu terbatas pengetahuan Allah. Tahu selepas kita buat. Sebelum kita buat Allah tak tahu juga. Ada disebut begitu. Jadi orang ni pun sesak juga. Imam Qurtubi kata tapi lebih ringan sikit. Ada juga takluk ilmu Allah tu ada juga. Jadi Imam Hafiz Ibn Hajar dia kata selepas lama Allah bahas tentang qada takdir ni, maka pokok Qadari pun semakin berlembut. Mana cara dia pun agak lain sikit. Mana dia terima Allah tahu sebelum kita buat pun Allah tahu. Tadi selepas kita buat baru Allah tahu. Peringkat akhir lagi kata Hafiz Ibn Hajar, mana Allah tahu. Allah tahu apa yang akan kita buat sebelum kita buat. Maknanya lebih itu. Cuma dia kata ini mengikut Hafiz Ibn Hajar. Ini peringkat ayat 3 lah kita kira ni. Peringkat ayat 3. Cumanya dia kata dia sebut pokok Qadari ni kata bahawa maknanya kekufuran yang berlaku daripada orang kafir itu Allah nak dia beriman. Allah nak dia beriman. Kehendak Allahnya beriman orang kafir itu supaya tidak melakukan maksiat pada dia. Tapi orang kafir dia nak dia tu jadi kafir. Dan apa yang berlakunya mana jadi kafir sebab orang kafir Allah nak gitu. Tetapi dia kata gitu dia sebut. Jadi maknanya di situ ada dua kehendak lah, dua kehendak. Jadi apa yang Allah kehendaki itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Allah nak juga tapi tidak berlaku. Yang berlaku orang kafir itu jadi kafir. Tak nak ayat ni hanya sesak lah. Maknanya di situ ada terbatas kehendak Allah tu. Jadi sebab tu Hafiz Ibn Hajar kata. Jadi kalau kita tengok cara memikir pokok dia, maknanya kehendak Allah itu mana berada di peringkat kedua. Kehendak orang kafir tu, kehendak dia jadi kafir tu lebih hebat daripada kehendak Allah dia jadi beriman. Itu disebut oleh Hafiz Ibn Hajar. Jadi maknanya hakikatnya sebenarnya bagi Hafiz Ibn Hajar masih berada dalam kufur juga, masih berada dalam batil juga, walaupun ada berubah sikit sebanyak tu, tapi tak sampai ke peringkat seperti mana dikendaki oleh Nabi, seperti mana difahami oleh Al-Sunnah wal Jamaah,
Yang mana ahli sunnah menganggap Allah Subhanahu wa taala, masyiah dan iradah Allah, mana tidak ada yang boleh start. Itu berlaku secara mutlak kehendak Allah. Cuma persoalan sekarang ni, pokok qadari ni gagal memahami di antara kebenaran Allah, kehendak Allah yang kita sebut sebagai redha Allah. Dia tak faham. Allah sebenarnya kehendak Allah ni bukan sekadar kita kata kehendak Allah lah tapi jadi kafir ni kami ikut ahli sunnah ni. Cuma redha atau tidak redha itu yang tidak dibahas oleh pokok qadariyah. Dia tak faham. Mana orang kafir jadi kafir tu, kalau ikut peribahasa ahli sunnah wal jamaah, itu sebenarnya berada di bawah ilmu Allah, berada di bawah kebetulan Allah, takdirkan dia jadi kafir. Dengan arti untuk dia jadi kafir itu sebenarnya bukan dia tidak ada sebab musabab untuk jadi beriman. Allah beri pada dia neraca akal itu, hak ikhtiar. Dia ada, dia boleh. Dia boleh itu. Dia boleh itu. Cumanya di atas dasar pilihan dia tu, dia pilih untuk jadi kafir. Dia boleh jadi seperti nak makan nasi misalnya, itu mengikut ulama sebut gitulah. Dan Allah Maha tahu dalam ilmu Allah bahawa dia akan jadi kafir. Allah Maha tahu. Kita tidak tahu. Allah Maha tahu itu dia akan jadi kafir, tetapi Allah tidak suka tu, Allah tidak redha. Allah mana hakikat dari segi syariat dia panggil iradah kauniyah, iradah syar'iyah dia panggil. Kalau iradah kauniyah, ni kita tengok ni, hak berlaku secara musyahadah ni. Kadang-kadang berlaku tidak syukur dengan kehendak agama, kehendak Allah. Nah, hak kita nakut. Padahal hakikatnya kalau kita lihat tinjau dari sudut iradah syar'iyah, Allah nak semua orang beriman. Tetapi hakikatnya, hakikat kita tengok tidak begitu. Maknanya di sebalik syar'iyah itu ada lagi hak kita sebut sebagai dalam ilmu Allah, hak kauniyah, hak berlaku tidak begitu. Apakah bermakna mana Allah itu tidak bersalah bila jadi kafir, bila dia buat maksiat, adakah dia tidak salah? Salah. Jadi persoalan salah itu di mana letaknya? Di mana poinnya Allah boleh cah salah? Mana? Kalau nak kira dalam ilmu dia tahu dia kafir. Apa dia diam? Allah tak letak dia jadi kafir. Itu persoalan yang timbul. Itu persoalan yang timbul. Jadi di sini sebab itulah ulama kata, misalnya Izzuddin Ibnu Abdis Salam, dia kata sebenarnya perbuatan-perbuatan yang ada dalam diri manusia baik atau jahat ni sebenarnya bersifat jibilli. Kawan tu dia suka benda-benda jahat, dia suka tak cakap wajah apa keras-keras situ. Jahat sama ada kafir ke penipu ke ikutlah. Dia panggil itu sifat jibilliyah. Jibilli ni maknanya sifat tu sudah sedia ada dalam diri dia. Kita panggil nafsu ammarah misalnya, itu sifat dalam bab qabih. Yang mana dia mendorong ke arah tu. Di situlah ada mujahadah ni. Bila setengah manusia dia boleh hadapi, dia boleh lawan benda tu. Dia boleh lawan kehendak dia untuk jadi jahat, kehendak dia untuk jadi syirik, dia boleh lawan. Sanggup tunduk pada hujah setengah orang tu dia boleh. Setengah orang tu tak boleh. Tak boleh, dia tak boleh lawan. Maknanya lemah diri dia. Dia tak boleh lawan. Jadi bila dia sahut mana sifat buruk yang ada dalam diri dia, dalam keadaan dia boleh jadi baik, dan Allah Maha tahu tu dia boleh jadi baik. Sebab dia ada ikhtiar, ada pilihan. Maka atas dasar itulah Allah cah dia tu salah, dia kena dosa dan pahala. Itu mengikut Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Dia ulah begitu. Mana hakikatnya manusia ni dia bukan bergerak seperti Jabariyah kata tu. Jabariyah kata manusia ni mana seolah-olah kalau kata kat mana tak boleh pulah ikan untuk sterik, matilah sterik. Seolah-olah begitulah kata Jabariyah. Hakikatnya manusia. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Itu ada dia faham lagi tu dah. Bila kita lontar lemah, hakikat bukan kita lontar tu. Kalau seorang mencuri, hakikatnya Allah curi. Hakikat ini lah. Jadi sebenarnya kita ni, hakikatnya dia kata, masuk surga neraka ni bukan perbuatan kita. Itu saja Allah. Kita ni sebagai barang mainnya saja. Semua beradu atas planning program Allah dia kata. Jadi kita sebab Tuhan. Sebab kita kalau orang buat salah tu hakikatnya bukan dia tidak salah. Memanglah betul Allah nak dia. Kesalahan dia. Dia kata hak ni hak tawakkul sebenarnya. Dia tawakkul sebenarnya dia buat Jabariyah kata. Jadi hak kuku rasa juga. Jadi maknanya sebab tu tok guru saya dulu masa saya belajar Usuluddin dia kata, kalau begitu kita boleh kata tak tanya zina tu hak rasa nikmat zina tu mu, tapi salahnya Tuhan. Tok guru saya sebut gitulah dulu. Mana kita boleh kata begitu. Jadi kalau buat benda-benda maksiat hak menyedapkan ni, hak belaga dengan nafsu ni, kesedapan tu kamu yang rasa, tapi salahnya Allah. Ya Allah kalau begitu. Itu bercanggah dengan fitrah.
Tak kena lah itu. Dia ikhtiar yang ada pada kita, hak tu hak mahal. Ikhtiar ni dia berkait dengan akal, kita boleh pilih benda baik ni. Benda tu tidak ada pada makhluk lain. Tidak ada pada makhluk lain. Dan berdasar kepada kemampuan kita memilih baik dan buruk dengan akal yang rasional itu, maka itulah sebenarnya perkiraan dalam konteks mukallaf manusia, taklif manusia situ. Cuma persoalan sekarang, wajar ataupun tidak kita mempersoalkan berkenaan qada dan takdir, wajar atau tidak? Ulama kata tidak wajar. Kita mempertikaikan sebab kita tidak tahu. Sebab tu Sayyidina Ali kata al-qadaru sirrullah. Itu Sayyidina Ali kata. Dia kata qada dan takdir ni rahsia tu. Sesiapa yang cuba kaji tu, cuba salah tu, cuba nak tahu tu, dia akan menempuh kehinaan. Dia akan jadi hina atas dunia. Jadi akan rosak dia. Sebab apa? Sebab itu bukan dia kuasa dia. Allah tak suruh kita duk kaji nak tahu qadar Allah ini. Kita tidak tahu. Kita ni kena ikut syariat. Inilah timbul kena ittiba' Rasul, ikut Nabi. Nabi pun tak tahu. Nabi pergi perang pakai baju besi. Ni pakai perisai baju besi. Sebab apa? Sebab apa? Tak ayat tu kan? Sebab apa yang pakai baju besi? Sebab Nabi tak tahu. Walaupun dalam akidah kita tahu dah apa yang berlaku dalam akidah kita yakin secara imani, secara keimanan bahawa Allah Maha tahu kita ni kalau diperang mati tu apa kelik tu. Ataupun mati situ lagu mana jadi semua sekali kita yakin Allah tahu. Dalam hadis sebut sela daun gugur ke bumi pun Allah tahu. Bilangan pasir di pantai pun Allah tahu. Allah tahu, kita tak tahu. Jadi persoalan Allah tahu kita tak boleh bangkitkan sebab kita tak tahu. Jadi kita bergerak ni atas dasar apa dia? Atas dasar sebab musabab, sebagai fitrah alam, sunnah alam. Kita hidup atas dunia, alam musyahadah. Kita bergerak mengikut apa yang hak biasa dengan keadaan kita. Boleh berfikir dan sebab kita bergerak, kita planet atas sebab musabab. Atas sebab musabab. Kalau orang nak berjaya dia sebab dia gini, kita ikut tu. Jadi dalam ilmu Allah tu kita tak boleh soal tu. Bahkan soal tu kehinaan kata Sayyidina Ali. Bahkan ulama sebut kalau kita duduk bincang benda itu memang kerja dia sesat. Dia sesat. Ada orang yang tidak sesat. Kalau duduk nak kaji tentang ilmu Tuhan ni, nak tahu. Sebab kita tak tahu. Sebab Allah buat awal-awal lagi akal kita ni kadar dia sekadar untuk fikir benda-benda dunia sahaja. Buat ibadat tak boleh dah, tak jadi dah kita nak fikir. Dia kena ikut hak Nabi suruh. So kau nak fikir ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu muhitun. Allah ilmu Allah maknanya apa ni? Bikulli syai. Tahu semua perkara, tak terbatas. Sedangkan akal kita terbatas, benda terbatas, bagaimana dia nak kaji, dia nak analisa suatu perkara yang bersifat dia muhit, ihafah, tidak terbatas. Tak mungkin. Kalau cuba juga boleh rasa. Boleh rasa. Datuk guru saya masa yang ngajar hadis dia nak ayat sebagai contoh saja. Dia tak ada berlaku di India. Ini cerita dia sebut. Mana ayatnya tak padai. Kalau benda tak padai kita tebal juga. Kalau benda-benda biasa pun jadi rasa. Tak padai dengan sisi kita nak ambil. Misalnya ada seorang khadai pada tok guru tu,